sekali lagi, guru kita pada malam ni adalah Ustaz Dr. Haji Muhammad Nazmi bin Nisa, yang ketika ini bersiaran secara langsung daripada Kudat, Sabah. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz untuk memberi sumbangan ilmu serta mendengarkan baca Al-Quran kepada kita pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan juga khususnya kepada Ustaz, untuk makluman program kita ni kita jalankan setiap malam. Yang kita mempunyai 3 tujuan utama. Tujuan utama kita ataupun kita punya tujuan kita ataupun matlamat kita. Yang pertama, supaya kita nak melazimkan membaca Al-Quran secara tartil setiap hari, di mana melalui program ni kita buat secara membaca Al-Quran 2 muka surat setiap malam bersama-sama dengan Ustaz. Kita akan dengar bacaan Ustaz sebagai khalifah dan kita akan ikut baca. Memanglah kita yakin tuan-tuan ada baca Al-Quran setiap hari, ada yang baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk dan sebagainya. Tapi melalui program ni kita dapat baca Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz. Secara tak langsung melalui program ni kita menjemput seramai mungkin ustaz-ustaz yang dah senior dan juga ustaz-ustaz yang baru, kita jemput untuk mengisi siri kita sehingga 300 siri untuk khatam Al-Quran nanti. 300 siri kita perlukan. Jadi kita akan berkenalan dengan ramai ustaz-ustaz yang kita jemput, khalifah-khalifah kita jemput. Jadi kita berusaha untuk jemput setiap hari ustaz yang berbeza. Jadi kita akan dapat berkenalan dengan ustaz-ustaz daripada seluruh negara. Mungkin juga ada daripada luar negara untuk bersama dengan kita, insya-Allah. Jadi itu tujuan pertama kita. Tujuan kedua kita adalah supaya setiap malam kita isi program kita selepas Isya ni, sebelum kita tidur, dengan pengisian ilmu. InsyaAllah kita setiap malam akan dapat tazkirah ataupun dapat kuliah ataupun tazkirah daripada ustaz-ustaz yang kita jemput. Jadi ilmu untuk kita jadikan sebagai panduan hidup untuk kita menjadi lebih baik dari hari ke sehari. Dan yang ketiga adalah supaya kita dapat berinteraksi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu kita jalankan program ni hari itu ketika PKP. Jadi surau semua ditutup. Jadi kita tak boleh, kita pergi, kalau boleh dibenarkan pergi solat tu, habis solat balik tutup. Tak boleh berkumpul, tak boleh bersembang di surau. Jadi inilah cara medan yang kita buat dulu sejak daripada PKP, supaya kita dapat berinteraksi. Dengan itu kita dapat berkongsi maklumat dan sebagainya, insya-Allah bersuara muka. Jadi dengan program ni pula kita dapat berkongsi dengan lebih luas lagi di merata orang daripada merata tempat, yang mana program ini kita buka untuk publik kepada orang ramai daripada mana. Jadi peserta ataupun jemaah kita yang ada kat sini, ada yang daripada Banting, ada daripada Ustaz, ada yang daripada Johor, Ustaz sekarang ni daripada Kudat ataupun daripada Tawau, juga turut serta bersama kita. Alhamdulillah tuan-tuan, secara langsung PKP ataupun wabak COVID ni menyebabkan hal ini dapat terjadi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi rasanya kita pun semua dah bersedia. Jadi untuk malam ni kita akan sama-sama membaca Al-Quran bersama Ustaz, di mana Ustaz akan jadi khalifah, iaitu seperti mana kita gunakan kaedah bacaan Yasin, di mana khalifah akan memperdengarkan bacaan dan kita akan dengar di rumah dan ikut bersama-sama dengan bacaan Ustaz, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita akan teruskan lagi membaca surah At-Taubah dan kita akan baca ayat 37 hingga 47. Muka surat 193 dan muka surat 194. Jadi tuan-tuan boleh buka mushaf Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 193 dan muka surat 194. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi tuan-tuan yang sedang bergerak, tak boleh pegang Al-Quran, jadi tuan-tuan boleh tengok apa dekat skrin. InsyaAllah saya ada buat presentation ayat-ayat berkenaan untuk dibaca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa semua sudah bersedia, Ustaz sudah ada. Jadi saya tanpa menengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Farid Ustaz Dr. Haji Muhammad Nazmi untuk meneruskan program. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Dengar ya cikgu? Ustaz Rahim? Alhamdulillah, clear dan jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirhu mimma nusina wa alimna minhu ma jahilna. Allahumma zayyin bihi alsinatana wa jammil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa thaqil bihi mizanana warzuqna haqqa tilawatihi al-layli wa atrafan nahar wahsyurna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-akhyar. Wa ba'd. Pertamanya terima kasih, syukran kepada Ustaz Rahim, masya-Allah. Ya, Ustaz Rahim Al-Uzbekistani Al-Bukhari. Ya, alhamdulillah. Masya-Allah. Dan semualah ya, saya anggap keluarga Al-Quran. Ada yang saya kenal, ya, abang-abang, ya, kakak-kakak, ibu-ibu semualah. Masya-Allah. Ya, tahniah dan syabas, masya-Allah, atas usaha yang sangat mulia. Ya, hebatnya semua ni, masya-Allah. Sudah 96 hari ya, 96 hari ya. Alhamdulillah. Asyrafu ummati hamalatul Quran, kata Nabi. Ya, orang yang paling mulia dalam kalangan umatku adalah mereka yang menjunjung, membela, menjulang tinggi Al-Quran. Biasa masa ni dah tidur dah ni, dah masuk bilik, tapi subhanallah, alhamdulillah, saya bukanlah orang yang layak ya. Walaupun Ustaz Rahim kata khalifah lah, ustaz lah, saya ni pertama ialah Ustaz Rahim ni bukannya orang lain. Ya, kalau bukan pangkat bapak tapi pangkat abang, jadi tak boleh tolak lah kan. Rumah saya pun orang belah sana, Sebang Ampas Selatan, orang Sungai Bakap. Dan saya niat supaya ini bersilaturahim. Ya, dan yang kedua menumpang barakah. Saya bukan ahli Quran, ya. Bolehlah baca Quran, kalau salah silap sekali lagi faham-faham je lah, bukan semua ustaz pandai baca Quran. Saya mari kudat ni pun khusus tarannum. Ya, tapi bukan tarannum sangat. Saya ni tarannaum saja. Cuma khidmat kepada kawan-kawan di sini. Belajar sikit-sikit, tak pandai. Cuma ialah bawa kawan-kawan, bawa tok guru, dia ada orang mengaji. Kita tak pandai Quran tapi kita suka dan sayang mereka yang pandai Al-Quran, majlis Al-Quran. Baiklah, insya-Allah sama-sama lah kita baca. Jadi abang kakak, ibu-ibu yang masya-Allah baca molek-molek itu, pakat-pakatlah niatkan supaya kita mendapat limpahan barakah Al-Quran. Kita menjadi ahlul Quran. Ya, insya-Allah. Saya ni baca satu-satu je lah. Sama-sama ya. Kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah surah At-Taubah ayat 37. Yang bermula dengan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى
حتى يتبين لك الذين صدقوا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Cikgu, Ustaz, Ya, Ustaz Rahim, ya, selesai sudah. Betul ayat 47. ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jadi minta Ustaz teruskan dengan kuliah tazkirah insya-Allah. Kuliah no. Berapa lama ni? Tak ada had Ada- masa Ustaz. Tak Jangan. ada had masa sebab kita lepas ni nak rehat je lah, nak tidur. Ya kan? Masya Allah. Nama Tian sekarang ni. Tian kuliah jam 10. Dahsyat, dahsyat. Baik, Alhamdulillah. Jadi syukur sebab saya bersama dengan tuan-tuan perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak, saya dapat baca Quran malam ni. Ya, baca cara slow-slow lah. Ya. Jadi Ustaz Rahim ni baca Quran sedap dah saja. Dia mengada-ngada ajak saya. Dia nak suruh saya baca Quran selalu sebelum tidur. Tu tujuannya, saya faham tu. Ya, tapi insya-Allah kalau nak baca Quran sedap, nanti saya bagi nombor telefon kat Ustaz Rahim. Tuan Haji Nazri. Dia ni memang Juhan Qari. Sabah dah masuk ke kebangsaan. Oh, kalau dia baca. Sebab saya tak sedap tu tuan-tuan jaga. Kalau panggil dia baca, saya ingat tuan-tuan tidur. Ya. Dia tarik lagu entah. Dia bawa lagu Jiharkah, saya lagu Jerkah. Macam-macam Bayati, Ros, ya. Jiharkah, Sikah. Oh, sedap. Nanti saya bagi. Boleh jemput lah kalau Ustaz Rahim kita nak jemput. Kita ni baca cara kampung je. Nama pun anak desa kan. Nazmi bin desa, cara kampung je lah. Jadi tuan-tuan semua, ahli keluarga Al-Quran yang dikasihi, mudah-mudahan apa yang usaha yang kita lakukan ini, kita akan kelaknya menjadi orang yang mahir dengan Al-Quran. Itu yang kita hasratkan. Ya, kita pun tak pandai. Ya. Tapi dengan sedikit usaha yang kita buat, sebelum kita tidur, ya, kita baca Al-Quran, mudah-mudahan kita mahir. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil bararah. Pendek je. Yang harus menjadi slogan kita. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarati al-bararah. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ni sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran ni, ya,
Macam Ustaz Rahim kita, ada ramai lagi di sini. Ada Ustaz Khairul ke ada ni, untuk guru belakang tu. Ma'as-safaratil kirami al-bararah. Ma'as-safaratil kirami al-bararah. Lafaz dalam Sahih Muslim. Orang yang mahir dengan Al-Quran ni, tempat posisi mereka, kedudukan mereka bersama dengan para malaikat yang mulia, yang kita kata VVIP. Malaikat yang Masya Allah, yang dekat dengan Allah. Malaikat. Ya. Ada riwayat lain mengatakan, iaitulah bersama dengan para rasul, para nabi. Begitu kalau kita mahir Al-Quran menjadi asbab, kita boleh duduk bersama dengan para rasul. Begitu juga para malaikat Allah yang mulia, yang berada di sisi Allah. Malaikat ni banyak. Tapi dalam kalangan malaikat itu ada kelompok malaikat yang sangat dekat dengan Allah, yang sangat mulia, yang terbaik. Jadi bagaimana kita bersama dengan mereka? Jika kita mahir dengan Al-Quran. Namun jika kita tidak mahir, kata Nabi, walladhi yaqra'ul Quran. Ada juga yang baca Quran. Wa yata'ta'u fihi. Tersangkut-sangkut, terputus-putus, nafas pendek. Lubang hidung tersumbat saya malam ni, lubang hidung tersumbat saya semua. Bila nak baca Quran ya, tersumbat lalu lubang hidung, nafas pun pendek. Tu yang baca satu-satu tu. Wa huwa alaihi syaq. Kata Nabi, mereka yang baca Al-Quran walaupun terputih-putih, nampak susah, nafas pun terputih-putih, lahu ajran, dapat 2 pahala. Bukan 1, 2. Ya, sekalipun nafas pendek, sekalipun ya kalau kita baca Al-Quran, ya, tajwid lari. Ada orang baca Al-Quran bila jumpa perkataan jin tanah, terkeluar tersebut jin tanah pula dah. Ada pula jin tanah dalam Quran. Silap sebut jin tanah, tapi sebut jin tanah. Walaupun tersilap, walaupun begitu, dia belajar Al-Quran. Kata Nabi tetap dapat 2 pahala. Nampak? Apatah lagi kalau mahir. Maka yakinlah, jika kita mahir, kita akan bersama dengan Nabi, bersama dengan Rasul, bersama dengan para malaikat Allah. Itu yang kita harapkan, insya-Allah. Tentu sahaja kalau sudah bersama dengan para Rasul, bersama dengan para malaikat, bersama Allah juga. Itu yang kita nak. Ya, itu yang kita mahukan. Karena kehidupan kita yang abadi adalah kehidupan akhirat. Kita harap. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, akak semua, dalam kesempatan ini juga saya nak berkongsikan sedikit. Ya, kalau kita lihat pada ayat yang ke-40, ya, menarik ayat ni sebenarnya. ayat ni yang bermula dengan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Ya, kalau kita terjemah, sesungguhnya nasi itu benda yang kufur, melampau dalam kekufuran. Ada orang Melayu bila dia dengar khutbah Jumaat, syiharap kata an-nasi haram. Dia pun baca ayat ni, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Marah selalu. Nasi haram. Aku setiap hari makan nasi. Syekh ni tak betul. Bukan nasi maksudnya yang kita makan tu, nasi ni maksud lain. Nasi maksud lain. Nanti rujuk tafsir. Saya lompat kepada ya ayat yang ke-40, ceritanya tentang Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Menarik, kita tengok ya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru. Ketika mana dikeluarkan Nabi, diusir oleh orang-orang kafir. 2 orang. Idh huma fil ghar, ketika kedua-duanya di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata, ini kisah ya. Ketika Nabi berkata kepada temannya, sahibihi, sahabatnya. Siapa ya? Siapa sahabat tu? Tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Abu Bakar. Khusus, tak ada orang lain. Ini menunjukkan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah kenapa Sayyidina Abu Bakar ni orang yang paling layak sesudah Nabi untuk menjadi khalifah. Ini antara orang yang disebut, sahabat yang disebut. Hanya dia disebut sahibi. Izhuma. Ketika mereka berdua, siapa? Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Satu. Kemudian li sahibi, temannya, teman Nabi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. La tahzan, jangan engkau sedih. Siapakah engkau?
Nabi kata jangan kau sedih. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Di situlah sudah menunjukkan betapa Sayyidina Abu Bakar orang yang paling sesuai selepas Nabi menjadi khalifah. Ayat ini sekaligus ya menceritakan kemuliaan Sayyidina Abu Bakar sehingga mendapat gelaran As-Siddiq, membenarkan Nabi, mencintai Nabi. Ya, panjang kalau kita nak cerita tentang insan agung ini sesudah Nabi. Ya, Khalifatu Rasulullah. Namun yang menarik dalam ayat ini ialah kita perhatikan apa Nabi kata, la tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka hari ini kita melihat ramai orang hidup dalam kesedihan. Ya, sedih. Tambah pula zaman PKP ni kan, pandemik ni, kesedihan. Ya, kenapa ya? Macam-macam sebab. Sedih kerana rezeki sempit, tak boleh pergi kerja, tak boleh melancong, bisnes tak laku, macam-macam kesedihan. Ini semua penyakit hati, la tahzan. Ya, sakit hati, susah hati, sedih, susah hati, jauh hati, rasa hati, kecil hati, macam-macam. Lagi apa lagi? Lama-lama kalau dibiarkan, pasti akan mati. Maka ubat sedih itu ialah innallaha ma'ana. Kalau Allah benar-benar bersama dengan kita, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu wujud, tidak akan ada kesedihan. Mana mungkin orang yang ada Allah dan ada Rasulullah itu hidup sedih? Ya, tidak akan sedih. Sebab Allah ada. Kerana Allah bukan sahaja pada bibirnya, ya, mulutnya membasahkan menyebut Allahu Akbar, tetapi keagungan, kebesaran Allah itu sudah masuk dalam hati. Allahu Akbar itu sudah masuk dalam hati, maka mana mungkin orang yang dalam hatinya ada Allah, hidupnya menjadi besar dan luas, akan menemui jalan buntu dan kesempitan. Tidak mungkin. Masalahnya hanya Allah itu di mulut, tidak masuk dalam hati. Berbuih kita menyebut Allah, tapi kenapa kita masih merasa sedih? Kerana Allah tidak ada dalam hati. Bila Allah tidak ada dalam hati, tidak akan dapat ketenangan. Tetapi pengajaran yang Nabi nak ajarkan, wahai Bakar, jangan kau sedih. Allah bersama kita. Maka kebenaran rasa kebersamaan Allah itu menjadikan turunlah as-sakinah, itu ketenangan. Zaman ini sangat kita memerlukan ketenangan, keharmonian. Masalah ekonomi, masalah politik, usah ceritalah. Politik frontliner lagi tak tenang. Penuh dengan ialah kemarahan, kebencian, tak puas hati, ya. Orang bisnes pun sama, tak pernah rasa selesa, tak pernah ya. Memburu dunia, mengejar, ya Allah. Jadi inilah ya masalah kehidupan. Kesedihan, humum, hidup dalam masalah. Ya, kalau mula bercakap pun masalahnya. Apa masalahnya? Memang kita mari tempat masalah. Jangan peliklah kita mari tempat masalah. Tak jadi masalah pun. Sebab tempat ni masalah. Yang tidak ada masalah dalam syurga je. Maka masalah itu adalah suatu anugerah untuk kita sabar. Bila kita sabar, kita bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, masalah itu jangan lihat masalah. Lihat siapa yang memberi masalah. Bukankah Allah yang memberikan masalah? Nah, kalau begitu, Allah memberikan kau masalah kerana Allah mahukan kau dekatkan dirimu kepadanya. Jadi, tidak jadi masalah bagi orang yang ada Allah kerana mereka melihat bukan pada siapa yang menimbulkan masalah, bukan faktor masalah, tapi tembus memandang ini takdir Tuhan. Maka masalah ini hakikatnya Allah yang beri. Kenapa? Kerana semakin banyak masalah, semakin seolah-olah Allah nak beritahu, datang kepadaku. Datang kepadaku. Kemarilah, wahai hamba-Ku. Settle. Jadi bila ada masalah, kita mengadu kepada Allah. Maka masalah itu mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kenapa perlu kita sedih dengan masalah? Kerana hati kita tidak ada Allah. Ada seorang tok guru, dia pergi ziarah. Ya, dia pergi ziarah anak murid dia. Dia pergi ziarah anak murid dia dekat Sungai Bakap contohnya lah ya.
Sebut nama Sungai Bakak, rindu Sungai Bakak ni. Aduh. Baik. Bila dia sampai, dia pun tengok anak murid dia. Tak ceria langsung. Muka masam. Macam cukur. Lah, napa cek? Wahai anakku, apa ni? Kenapa tak ceria? Banyak masalah Tok Guru. Apa masalahmu? Masalah sakit, masalah tak ada duit, masalah bini garang. Aduh, bini garang. Masalah anak-anak mengaji tak boleh. Bermacam-macam masalah. Tok Guru dengar, aduh. Tak apa lagi ni anakku. Bawakan kepadaku segelas air dan segenggam garam. Wah, sudah. Murid ni kata sudah. Pula ada apa cerita ni? Maka bila dibawa kepada sang guru itu segelas air dan segenggam garam, guru tu ambil genggam garam, masuk dalam air tu, kacau. Dah kacau, dia, nah, wahai anak, minumlah. Pula dah masalah lagi, kata anak murid itulah dalam hati. Masalah pula, aku dah cukup dengan masalah. Lagi tambah Tok Guruku dengan masalah. Tapi dah Tok Guru suruh minum. Dia pun minum pun minum sikit, minum. Itulah lebih kurang kan. Macam mana? Sedap tak? Tak sedap. Nak minum? Tak nak. Sudah. Saya banyak masalah Tok Guru. Yang ni lagi masalah nak minum pula. Baik. Tak apa. Ayuh. Mari ikut aku pergi dekat Tasik. Mengkuang Dam. Di situ kat Tasik. Baik. Segenggam garam tadi. Nah, sekarang kau lemparkan ke dalam Tasik. Nah, lempar. Okey. Sekarang minumlah air Tasik ni seteguk. Dia pun minum. Nak lagi. Ui, sedap ah. Minum. Siap basuh muka. Sedap. Sedap ya? Sedap. Apa yang membezakan air ini dengan air dalam gelas? Sedangkan garam itu tetap sama segenggam. Tetapi kenapa itu masin? Kenapa ini rasanya tawar? Enak, nyaman. Kau nak minum berulang kali. Kenapa ya? Sedangkan garamnya tetap segenggam. Lah, Tok Guru, itu kan airnya segelas, memberi bekas, memberi kesan, masinnya itu sangat. Tapi ini satu tasik, tidak beri bekas, segundi pun tidak beri bekas. Nah, wahai anakku, masalah kehidupan ini ibarat segenggam garam je. Ya itu je masalah kehidupan awak. Kecil je. Bukan masalah garam. Garam memang demikian kerana begitulah kehidupan ini penuh dengan masalah. Segenggam garam je. Masalahnya yang kau jadi masalah itu kerana hatimu kecil. Hatimu sekecil gelas. Kalau kau besarkan hatimu sebesar tasik, maka garam segenggam tidak memasinkan, tidak memberi rasa masin. Segundi pun, 2 gundi pun, 10 gundi pun tidak akan memberi masin. Kerana hatimu itu besar. Sebesar tasik. Allahu Akbar. Diam sang murid. Bagaimana nak membesarkan hati? Kun ma'allah. Ya kun ma'ak. Beradalah bersama dengan Allah. Ya. Letakkan dirimu sentiasa bersama dengan Allah. Pasti Allah bersama denganmu. Dan kalau Allah bersama dengan kita, apa masalah? Ada masalah yang tak boleh selesai. Kalau Allah bersama dengan kita, masalahnya kita tidak bersama dengan Allah. Jadi masalah yang Allah beri dalam hidup supaya Allah nak tarik kita, nak ingat dan nak sedarkan kita, kembali kepadaku wahai hambaku. Kamu sepatutnya denganku, barulah kamu tenang, damai. Tetapi kamu tidak bersama denganku. Kamu adalah hambaku. Kamu aku cipta. Ya, akan kembali kepadaku. Tetapi kamu alpa lalai dengan dunia. Dunia menghanyutkan kamu. Dunia melupakan kamu. Maka kamu jauh daripadaku. Lantas bagaimana kehidupanmu? Ikan. Di mana tempat ikan itu? Sepatutnya berenang santai. Di lautan. Dengan penuh selesa, bahagia, bekerja ke sana, ke sini. Ikan berenang dalam lautan. Ketuhanan. Tiba-tiba melompat. Duduk atas darat. Ya. Ikan duduk atas darat di tepi pantai. Jadi bagaimana bernafas? Seksa, sangat seksa. Nyawa-nyawa ikan.
Begitulah kita sepatutnya kita berenang seperti ikan dalam lautan ketuhanan bersama dengan Allah, dengan kalamullah, dengan Al-Quran, dengan cinta pada kekasihnya, dengan Nabi. Penuh perasaan jiwa dan rasa ini. Tapi apabila kita jadi seperti ikan di darat, maksudnya kita sepatutnya dalam lautan ketuhanan tapi meletakkan diri kita dalam daratan dunia, mengejar dunia yang tidak sudah-sudah ini. Maka bagaimana kehidupan? Yang tak jadi masalah pun masalah. Mudah stres, mudah melenting, mudah sakit hati. Ya. Sebab tidak adanya innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana itu. Tidak ada Allah. Allah tidak masuk dalam hati. Allah tidak turun dalam kalbi. Allah hanya di mulut. Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit yang kita kongsikan, ya, dalam kesempatan ini, saya pun nak cakap lebih-lebih, asalnya dalam ni, Datuk Guru belakang dah, Ustaz-Ustaz dah kan. Ya, ialah, marilah kita bersama dengan Allah, Allah bersama dengan kita. Macam mana kita nak tahu Allah bersama dengan kita? Macam mana ya? Tak perlulah, Allah mana bersama dengan kita. Tidak, tanya diri kita, perasaan kita. Sejauh mana kita ini dengan Allah, tahulah posisinya Allah pada kita. Kalau dengan Quran kita jaga, dengan solat kita ambil berat, dari segi jiwa kita tenang. Orang yang benar bersama dengan Allah ini tidak akan mudah marah, tidak akan mudah sedih, tidak akan mudah stres. Jauh lagi lah anxiety. Ya, dia akan sentiasa tenang, senyum, damai, bahagia. Kerana apa jua yang berlaku dalam hidupnya, dia memandang itu adalah kasih sayang Allah jua. Bila kita tenggelamkan diri kita dengan sifat dan asma ar-Rahman ar-Rahim Allah, maka pasti kita akan tenang dan damai. Ya, begitu segala-galanya hak Allah jua, hak dia. Kita bawa kereta, ya, kita bawa kereta, kita bawa elok. Entah bagaimana ada orang langgar daripada belakang, kita keluar tu marah-marah. Kita keluar marah-marah. Siap nak gaduh, nak pukul lagi. Kereta baru. Ya. Nah, iyalah. Kita berhak. Tapi itu kan mengganggu dan mengkucar-kacirkan hati kita. Tapi kalau kita memandang betul dia yang langgar, tapi semuanya berlaku dengan takdir Allah. Ini berlaku dengan takdir Allah. Kehendak Allah jua. Kehendak Allah di atas kehendak kita. Maka kita pun duduk sabar. Kita pergi kepada redha. Kita boleh tersenyum walaupun kereta kita dilanggar. Rupa-rupanya yang langgar kita itu bukan orang lain. Yang langgar kita tu rupanya Allah. Siapa ya? Bakal isteri kita pula. Contohnya lah saja sebut. Ataupun ada adik-beradik, ada rahsia Allah. Li hikmatin Allah ya'lamuha. Ada hikmah. Begitulah. Ya. Ada satu lagi kisah, boleh cikgu? Ustaz Rahim, satu lagi. Ada seorang perempuan. Last. Saya ni tadi start dengan mengantuk. Ya. Berasa mengantuk sikit tadi, dah petang tadi berenang bukan main. Ya. Ada korang renang lama dah tak berenang. Tuan-tuan bila nak mari kudat ni, marilah berjalan tengok kami di Sabah ni, di Tawau. Mari ke Tawau. Ya, mari jalan-jalan buat program dakwah ya Ustaz Rahim. Ya, kita boleh bawa di sini ni orang Sabah ni, maknanya kita perlu sungguhlah bantuan kawan-kawan kita. Ya, mari jalan tu jalanlah. Boleh terus pergi ke Kundasang, naik ke Kudat. Baik. Jadi ada seorang perempuan ni, dia dapat suami yang sangat bermasalah. Suami yang suka main kayu tiga. Suami yang tidak setia. Ya. Jadi kalau dalam setahun tu wajib dah dia akan masuk hospital pening, pensan, stres dengan perangai suami ini. Ya, sebelum kahwin bukan main. Cintanya bagai nak arak. Engkau dilahirkan untukku. Aku juga begitu untukmu. Bukan main, mengalahkan Hindustan. Tapi bila dah kahwin, begitulah. Setahun dia mesti masuk 3-4 hari hospital pening dengan laki dia. Akhirnya dia mengadu pada seorang Tok Guru. Tok Guru, saya tak tahulah. Dengan tok laki saya, setahun saya mestilah masuk. Kadang-kadang sampai 2 minggu saya pening. Sedih saya, kecil hati saya. Ya, macam mana? Tok Guru pun gelak.
Kenapa Tok Guru gelak? Sebab kamu ni jadi begitu kerana dalam hati kamu tidak ada Allah. Dalam hati kamu ada suamimu. Kamu hanya Allah pada mulut. Tapi dalam hati ada suami. Jadi bila suamimu buat begitu, akhirnya merosak dan mengkucak-kacirkan hidupmu. Sepatutnya jangan demikian. Ya, salah itu tetap salah. Tetapi hatimu milik siapa? Dia pun terfikir, kalau begitu bagaimana? Tawajuhkan hati kepada Allah. Kehidupan ini layan seadanya. Ya, kalau bercakap buat suami jahat, Asiyah isteri kepada Firaun itu. Firaun itu lagi jahat. Tetapi hatinya pada siapa? Hatinya pada Allah. Malah sehingga diseksa, diseret di padang pasir. Ya, diancam bunuh. Memang dibunuh pun, dihempapkan batu. Tetapi Allah telah memperlihatkan kepada Sayyidah Asiyah sebelum nyawanya keluar, telah diperlihatkan mahligai di dalam syurga. Dan apabila batu itu nak kena saja ke tubuhnya, dia sudah pun meninggal dunia. Maksudnya dia tidak merasai kesakitan. Orang saja melihat badannya berkecai. Maka hadirkan Allah dalam hatimu. InsyaAllah bila hatimu betul, maka dirimu, kehidupanmu, suamimu itu dengan izin Allah, kasih sayangnya juga akan kembali kepada seperti asal, akan dibetulkan oleh Allah. Oh begitu. Kalau macam tu, dekatilah Allah. Bagaimana? Banyak dengan Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran, dengan zikrullah, dengan selawat. Ya, kalau kata guru saya, selawat paling cepat. Sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril. Maka dia pun kembali. Ya, kerana kita ini daripada Allah akan kembali kepada Allah. Ya, berjalan ke sana ke sini sudah sampai. Ya, ke Mekah, ke Madinah, ke London, ke Australia, ya, ke Jepun, ke China. Kakinya sudah sampai sana sini, tapi hatinya sampai di mana? Ada kau miliki belakang, ada rumah, ada kereta, ada isteri, ada anak. Allah ada tak dalam hati? Maka tawajuhkan hati. Setelah dia mentawajuhkan hati dan benar, dia melihat betapa indah agungnya kasih sayang Allah, jiwanya kembali tenang. Suaminya buat perangai tahun itu, dia tak masuk hospital, dia relax. Sedih-sedih juga, tapi dia dah relax. Hati dia tu dah lain dah. Macam mana? Biarlah. Sebagai sang isteri, ya, aku melaksanakan tanggungjawabku. Selebihnya aku serahkan kepada Allah. Kerana kehidupanku ni untuk Allah. Dunia aku luas. Aku tidak nak rosakkan hidupku dengan suami yang begini. Bila dah jadi gitu, suami pula pelik. Suami pula pening. Isteriku tak masuk hospital. Suami pula jadi masalah. Yang anu tak jadi, bisnes tak jadi. Dia pun pening. Akhirnya dia patah balik. Aku tengok kau ni tenang je. Tahun ni, kalau tidak kau bisa masuk hospital. Tapi tahun ni kau tak masuk hospital pun. Kenapa ya? Apa rahsia? Maka Allah membalikkan hatinya. Hati sang suami itu apabila hati isteri itu benar dengan Allah. Akhirnya isteri ajar suami. Abang, sudah-sudahlah kita ni dah tua dah. Ya, dunia ni sementara. Ya, bukan tempat kita. Tempat kita akhirat jua. Ya. Kita balik pada Allah. Berwasilahkan Rasulullah. Dengan Al-Quran. Mari sama-sama kita mengaji. Kita ikut Ustaz Rahim. Ya. Kita baca Al-Quran. Ya, insya-Allah. Bila hati itu dibetulkan, tenanglah kehidupan. Bahagialah suami isteri. Tapi begitulah, kalau hati ini tidak ada Allah, maka segala macam bentuk, segala macam perkara, hatta sekecil sekalipun boleh memberikan kita sedih. Maka kata Nabi, la tahzan, janganlah kamu sedih. Innallaha ma'ana. Nak tahu lebih-lebih, cari kitab La Tahzan. Ada satu kitab La Tahzan tu nanti mengaji dengan Ustaz Rahim. Ustaz Rahim kupah pula kitab La Tahzan. Aid Al-Qarni, Dr. Aid Al-Qarni itu, ya. Cukup itu saja, minta maaf Ustaz, teman-teman semua, abang-abang, kakak, ayah, ibu semualah. Ya, itu yang mampu saya sampaikan pun. Ya, sebenarnya lebih untuk diri saya, jangan sedihlah. Jauh daripada bini kan. Soal gitulah, yang sedih. Duduk di kudat bini ditawar jauh Tapi tak apa je lah. Ya, saja je lah. Barakallah. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Kembali semula kepada Ustaz Rahim. Wallahu alam.
Alhamdulillah. Subhanallah. Malam ni kita bertuah tuan-tuan dan puan-puan, dapat mendengar dan juga mengikuti bacaan Al-Quran bersama-sama Ustaz tadi. Dan seterusnya kita mendengar tazkirah yang disampaikan yang saya rasa sangat dekat dengan hati kita, dengan pengisian yang disampaikan. Kerana yang disampaikan adalah banyak berkisar kepada untuk hadirkan Allah di dalam hati kita. Kita nak selalu kita letak Allah hanya di mulut saja. Kita di bibir sebut nama Allah tapi Allah tidak ada di hati kita. Benda-benda lain yang ada di hati kita. Jadi Ustaz menyebutkan tadi, Alhamdulillah, sekiranya kita lapangkan hati kita seperti mana kisah tadi, garam dalam gelas dengan garam di Tasik Mungkuang. Rindulah tu, Ustaz dah rindu dah balik sebelah sini. Pasal cerita Sungai Bakap, ayak dalam gelas garam di Sungai Bakap, itu buat pergi Mungkuang pula. Jadi tak terasa garam tersebut. Jadi kalau kita lapangkan hati kita untuk bersama Allah, setiap perkara yang kita lakukan berdasarkan merujuk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, insya-Allah hati kita akan ditenang. Perkara lain adalah kecil bagi kita. Jadi kita membesarkan Allah SWT dalam zikir, Ustaz sebutkan tadi, dalam bacaan Al-Quran, dalam selawat dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz memberikan tazkirah tadi berdasarkan ayat 40 daripada surah yang kita baca, surah At-Taubah, yang mana dipetik tafsir dia punya terjemahannya, jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika kedua-duanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya yang Ustaz sebutkan tadi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentera malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi betapa kalau kita hadirkan Allah dalam hati kita, kita insya-Allah akan menjadi tenang. Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita. Walaupun di dalam ayat ni ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk kita semua insya-Allah akan menjadi sama kalau kita hadirkan Allah di hati kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketua kita untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya kitab yang Ustaz beritahu tadi, kitab La Tahzan tu, ada di rumah saya ni, nanti boleh tunjuk. Untuk orang perempuan ambil kitab La Tahzan tu. Kerana untuk pengetahuan Ustaz, kitab tu dibaca di masjid daerah Serampas Selatan oleh Ustaz Muhammad Zaki bin Abdul Halim. Ustaz kenal kan Ustaz Zaki Halim ni, apa anak Ustaz Halim Pondok Sungai Bakap. Kenal. Sekarang ni dia berada di Jabat Mufti Pulau Pinang. Tugas sebelum ni dia jadi imam utama Masjid daerah Serampas Selatan. Iaitu dia teruskan belajar, dapat nota, kemudian ditarik ke Jabat Mufti Kerajaan Pulau Pinang. Jadi Ustaz baca kitab La Tahzan di Masjid daerah Serampas Selatan. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut benda tu, boleh mai ke Masjid daerah Serampas Selatan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz sebelum tu nak tanya, budak dengan tawaf jauh mana jaraklah? Rindu saya tu. Jauh tak jauh. Kalau peta Sabah ni dia serupa macam kepala anjing tu kan. Jadi Tawau tu kat bawah di timur. Jadi yang Kudat ni hujung sekali dekat tanduk tu. Saya keluar pagi pukul 8, saya sampai sini 8 pagi. 8 pagi saya keluar. Saya sampai sini naik kereta. Pukul 9.30 baru sampai, 9.30 malam. Boleh bayang. Habis semua, habis beban.
sampai 11. Ah, Oh. ah. Ya, ataupun apa bagi Ustaz Nazmi. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, elok sekiranya kita kenal Ustaz lebih dahulu, kerana memang program ni kita nak berkenalan dengan banyak Ustaz. Kami nak cuba cari kalau boleh sampai 300 Ustaz yang berbeza setiap hari, supaya kita dapat kenal banyak daripada merata tempat, mungkin daripada luar negara pun kalau ada, insyaAllah. Hari itu kami dah jemput seorang Ustaz daripada Ho Chi Minh dah bersama kita. Jadi kita nak berkenalan dengan individu-individu berkenaan. Jadi setakat yang saya dapat maklumat mengenai Ustaz, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz sekarang ni berkhidmat di kampus IPG Kampus Tawau. Dulu biasa di kampus Tunku Bainun. Ustaz merupakan kemahiran kepakaran Ustaz adalah bidang bahasa Arab. Jadi mula belajar di SMKA Al-Irsyad Seberang Perak Utara, kemudian masuk Polis Islam Kelang, kemudian sambung belajar di Yarmouk University, kemudian buat diploma pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa, terus lagi sambung peringkat kedoktoran dekat dalam pengajian bahasa Arab di Universiti Melaya. Sekarang ni tinggal di Tawau. Itu maklumat, sedikit maklumat mengenai Ustaz. Umur asalnya muda pada saya 10 tahun, 50 tahun. Saya baru pencen Ustaz. Saya tengok asalnya Ustaz tahun 71, saya tahun 61. Saya baru pencen 27 April lepas. Pencen 60 insya-Allah. Jadi itulah sedikit maklumat mengenai pendidikan dan juga Ustaz. Tapi saya sekarang ni saya tak tahu lagi, banyak lagi maklumat yang saya tak tahu mengenai Ustaz. Anak berapa dah, macam mana, beli rumah di sana adakah, tak mau balik ke sini dah kah? Wallahu a'lam. Jadi nak minta Ustaz buat takruf sikit pada adik-adik yang ada dengar dekat sini. Silakan Ustaz. Oh ya kah? Oh, umur kira umur tu kalau ikut yang tertulis tu 50 lah, tapi tanya hati saya kata umur saya 30. Sebab nak berjiwa muda. Orang muda je boleh masuk syurga. Lagipun kita ni nak berdakwah ni dia kena ada jiwa muda kan. Walaupun rambut ni dah hitam, gigi taring pun dah tak ada depan ni, cuma ada 3 batang gigi ya, bila-bila masa nak tercabut. Tapi tang muda tu yang kata lelaki ni dia mengaku muda tu apa tu juga. Anak 10 cikgu ni Ustaz Rahim, anak 10. Yang nombor 1 tu dengan bini muda, yang nombor 10 tu dengan bini tua. Cakap tu terang lah, kena nak. Tapi bini tu seorang je lah, jangan tengok tu fikir kata saya bini 2, tidak. Nombor 1 tu betul lah bini, waktu tu bini saya muda. Nombor 10 tu bini pun dah tua. Layak buruk perangai orang Penang tu tak jatuh kan, layak buruk. Tak apalah kalau nak taruh lebih-lebih ni, main sini lah, main Tawau lah. Kita kempen pula main Tawau. Yang saya mampu, saya reti, saya boleh kongsikan. Ustaz Rahim bagi tahu je kelui-kelui ya, no? Kelui-kelui ya. InsyaAllah saya free, saya masuk. Begitu, dan insyaAllah kalau perlu kawan-kawan di sini, ustaz-ustaz yang kita kata ustaz-ustaz Kedah di sini,
yang duduk di Sabah ni kalau nak saya boleh bagi. Sedap juga. Boleh-boleh kita tolong panjang. Saya ni bukan ahli Quran mana pun. Ada lagi di sini ni ustaz-ustaz yang memang kalau baca Quran tu sedap-sedap. 2-3 orang ustaz kita boleh bagi, insya-Allah kawan-kawan kita yang lebih hebat. Itu je kot nak taruh lebih-lebih Kang. Nak cerita apa ya? Takkan nak cerita pula makanan kegemaran, minuman kegemaran kan. Tapi pada dah tu insya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dengan sedikit perkongsian tadi kita rasa bermotivasi untuk bersembang Ustaz. Tujuannya adalah supaya ahli jemaah ni bila dengar Ustaz menceritakan kisah-kisah berkenaan, mereka bermotivasi untuk bersembang Ustaz. Saya nak hidupkan suasana ni. Jadi tuan-tuan, yang Ustaz sebut tadi memang saya sangat-sangat mengharapkan sokongan Ustaz dan kawan ustaz-ustaz lain dan juga ahli jemaah untuk memberikan nombor-nombor kontak ustaz-ustaz yang boleh membantu dalam program ni. Jadi ustaz boleh kongsikan nanti. Saya sangat mengharapkan ustaz-ustaz yang kenalan ustaz maklumkan kat depa, ustaz bagi nombor, insya-Allah saya akan kontak depa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Dr. Haji Nazmi ni bergiat cegah dengan NGO dan juga sukarelawan membantu, bukan setakat membantu di dalam negara tetapi malah keluar negara, membantu di dalam program-program bantuan daripada rakyat Malaysia ke luar negara. Kemudian Ustaz juga berpengalaman untuk menghantar anak-anak belajar ke luar negara. Jadi kalau tuan-tuan berminat nak menghantar anak ke mana-mana, kalau ada tak tahu macam mana jalan, mungkin Ustaz boleh bagi panduan. Jadi boleh sembang ni, boleh sembang. Memang Ustaz ada kepakaran. Baru-baru ni Ustaz ada cerita dengan saya, Ustaz hantar anak ke Turki. Tak tahulah kat Istanbul ke kat mana, Allah Ta'ala, mungkin Ustaz boleh share nanti. Belajar di sana pasal drone. Ustaz cerita belajar di sana pasal drone. Memang Ustaz anak dia memang dah mahir lah, Quran semua dah okey dah. Tapi sambung pelajaran bidang IT itu berkaitan drone di Turki. Sebab di Turki ada pakar-pakar berkaitan drone. Jadi Ustaz dengan cara adalah line ataupun adalah laluan-laluan yang memudahkan untuk pergi ke sana, untuk belajar di sana dan seterusnya dapat beasiswa antarabangsa. Saya dengar Ustaz cerita dapat beasiswa antarabangsa. Jadi banyak lagi anak-anak yang ni belajar di tempat lain lagi. Jadi banyak pengalaman tersebut. Jadi juga boleh kita bersembang di sini nanti insya-Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit kot untuk pasal tu. Silakan Boleh Ustaz. sikit-sikit boleh pandai Ustaz Rahim ni, dia pandai korek tu. Kemai macam ni. Orang kata apa. Okey, dia gini sedikit sebenarnya yang P. Ramli apa tu dalam apa 3 Abdul tu sebut Istanbul kan. Istanbul, saya pergi sana sebulan. Alhamdulillah lah. Jadi itu yang sangkut sikit balik-balik tu yang sepatutnya kita program masuk awal lagi tu kan, jangan lupa tu. Jadi saya pergi ke situ kerana ada satu konsultan yang saya pun terlibat sama Salam Education Group untuk meneroka peluang-peluang pendidikan. Sebab di Istanbul ni kita melihat dari sudut kepimpinan bumi khilafah kan, apatah lagi channel yang kita pergi, link yang kita dapatkan itu ialah dengan Tuan Haji Azam. Tuan Haji Azam ni seorang tokoh besar lah kalau dalam dunia kemanusiaan dan juga seorang leader. Mungkin ialah Ustaz Rahim kenal lah, dia pun saya pun anggap beliau ni sebagai ayahanda ataupun sebagai seorang guru kita lah juga dalam bidang kemanusiaan. Tuan Haji Azam yang bekas Presiden Nabim tu. Tuan Haji Azam, dan sekarang ni beliau penasihat kepada Menteri Luar dalam hal ehwal Afghanistan. Azam ni walaupun dah tua tapi gigihnya dia Masya Allah. Jadi Tuan Haji Azam ni ada anak dia. Namanya Ahmad Ammar. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, ayah ibu-ibu dah tahu, pernah dengar cerita bagaimana seorang anak yang namanya Ahmad Ammar, anak muda dalam usia yang 21 tahun Masya Allah. Dilahirkan di Malaysia tetapi Allah takdirkan beliau ini syahid, meninggal dalam sewaktu menuntut ilmu dan dikebumikan di Turki
di perkuburan, tanah perkuburan yang paling hebat, yang paling mulia, berdekatan dengan seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Di perkuburan yang arwah ataupun almarhum Ammar ini dikebumikan, di situ ada hampir lebih daripada 60 orang sahabat, para wali, para mujahid, para syahid, para sultan. Begitu dimuliakan. Orang Turki sendiri pun nak kebumi kat situ pun bukan senang. Tapi untuk ke bumi di situ. Ini anak sulung kepada Tuan Haji Azam. Dia syahid dalam kialah kita sebut syahidul ilmi, syahid ketika menuntut ilmu. Kan orang yang menuntut ilmu mati seumpama pahalanya mati syahid. Berlaku dalam accident, tapi dia amat seorang anak muda yang sangat hebat. Ilmunya Masya Allah. Dia mengaji maktab diraja, maktab tentera diraja, tapi dia memilih untuk terlibat, untuk taat kepada ayah, untuk belajar tentang sejarah Uthmaniyah Turki. Ya, budak cerdik, budak mengaji kitab Risalah An-Nur, mengaji Quran, mengaji tafsir Risalah An-Nur tu sampai dapat gelaran hujah dalam usia muda, sampai boleh ajar lagi orang Turki. Dan juga orang yang waktu lapangnya digunakan untuk memberikan bantuan-bantuan sumbangan kemanusiaan di sempadan, di kemah-kemah pelarian Syria. Begitu, cuma umurnya tidak panjang, Allah lebih cintakan beliau, lalu dijemput. Jadi Tuan Haji Azam ada modul dia, modul kepimpinan Ahmad Amal ini. Dan ada yayasan dia, Ammar Al-Fatih. So kita pun, ialah atas asbab beliau tu, kita membawa 7 orang student untuk meneruskan legasi Ahmad Amal. Sebab ini adalah satu modul anak muda yang Masya Allah, yang kita boleh tunjuk contoh. Mereka adalah anak muda yang kita harapkan sepertinya Sultan Muhammad Al-Fatih itu, kalau tidak 100% tapi sekurang-kurangnya dapat sedikit jadi begitu. Anak muda yang menjadikan Allah dan Rasulullah itu sebagai kecintaan. So di situ kita bawa ke sana untuk belajar. Bolehlah kalau nak detail tu nanti hubungi saya, insyaAllah saya boleh cerita kalau ada anak-anak yang berminat nak ke sana, ya. Sama ada nak mengaji menengah ataupun selepas SPM untuk masuk universiti, itu yang dikatakan insyaAllah peluang untuk mendapatkan beasiswa pun okey. Dan belajar di Turki ni dia agak open, maksudnya cara Arab pun boleh, ya, ramai orang Arab di situ. Nak belajar bahasa Inggeris pun boleh, sebab Istanbul tu kan ada Istanbul Eropah. Jadi kalau ceritanya panjang, bahasa mudahnya, kalau nak sedap, jom cikgu, ya Ustaz Rahim, kita pergi pula ke Istanbul, kita tengok sejarah-sejarah di sana. Subhanallah. Ya, Hagia Sophia pun dah buka, ya. Kita boleh pergi, terasa syahdu sungguh, ya. Sembahyang di Masjid Hagia Sophia yang sewaktu zaman Kamal, saya tak sebut Kamal Atatürk, ya. Saya agak sentimen sikit, saya sebut Kamal Al-Terkutuk kerana dia yang menukarkan masjid kepada muzium, ya. Dia yang meruntuhkan khilafah, banyak benda yang dia buat untuk nak merosakkan agama. Tetapi 73 tahun, ya, menjadi muzium itu akhirnya alhamdulillah telah ditukar kembali menjadi masjid dan sangat seronok kalau masuk. Cerita mudah gitu Turki, gitu Turki. Baru kita boleh cerita lebih-lebih, tak apa. Ini cuti-cuti macam Ustaz Rahim pun dah umur 60, ada banyak masa boleh berjalan. Molek sangatlah jalan. Kalau kenal tu Haji Azam tu lagi mudah. Sambutan VIP terus. Sebab connection dia, networking dia, Masya Allah. Ya, dengan pihak-pihak NGO sana, dengan khairat. Banyaklah pihak. Sangat kuat, sangat strong. Itu yang saya boleh cerita sedikit sebanyak lah. Tak apa, insya Allah. Kalau ada rezeki nanti kita sembang lagi. Boleh Ustaz? Barakallah. Alhamdulillah tuan-tuan, menarik sungguh perbincangan kita malam ni. Tapi ada kesilapan dalam apa yang Ustaz sebutkan tadi. Kesilapan Al-Ustaz, Al-Doktor. Saya bukan Ustaz. Saya Cikgu Rahim saja. Cikgu matematik. Tak, cikgu tak silap cikgu, sebab apa? Saya memang mula tu saya sebut cikgu, tapi isteri saya tegur. Itu bukan cikgu bang, itu ustaz. Isteri saya ni apa, anak-anak ni lah, Kak Yah. Dia kata tu ustaz. Ya ke? Ya, betul lah. Tambah pakai macam ni pula dan buat program ni, ustaz dah tu. Betul dah tu. Tak silap tu. Apa ustaz matematik lah kot, matematik tambahan. Ya Allah,
Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah mendengar pengisahan daripada Ustaz Dr. Muhammad Nazmi tadi. Jadi sekarang ni saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan ni. Tuan-tuan bukan senang ni. Bila Ustaz Nazmi nak balik ke Sungai Bakap pun kita tak tahu. Jadi tuan-tuan bolehlah bersembang, tetapi terhad kepada beberapa orang saja mengikut kesuntukan masa yang ada ni. Jadi saya dengan ni mempersilakan siapa yang nak bersembang dulu, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Puan Hajar Nur Lelawati, adakah malam ni? Puan Hajar Nur Lelawati. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian. Hari ini tak ada soalan lagi Ustaz. Haji Rahim panggil nama. Lama dah Ustaz di Kudat. Saya di Kudat ni saya mari hari Isnin. Kado hari sekejap je, tapi di Tawau tu lama sudah. Di Tawau tu saya ni tak masuk tahun ke-8. Dahulu saya di Tengku Mainun sekali dengan Ustazah Aisyah. Tu makcik lah. Aisyah tu pangkat makcik saya lah. Jadi tumpang saya ada marilah. Kak Lela marilah jalan-jalan sini. Pulau Mabul. Ni dah boleh dah ni. Dah boleh mai dah. Kok nak mai. Okey. Haji Rahim tak ada soalan. Okay, terima kasih kerana berinteraksi juga. Jadi untuk pengetahuan Ustaz, Puan Hajar Nur Lelawati ni adalah mantan pengetua SMK Tengku Abdul Rahman Nipung Tebal. Tuan-tuan, tadi Ustaz semua orang pergi ke sana, ke Tawau, apa semua ke Sabah. Tapi saat kita pergi Ustaz tak ada pula. Ustaz ni sibuk. Ustaz merata pergi. Jadi Allahuakbar. Tapi sebenarnya saya dah pergi dah. Sabah ni, Kota Kinabalu ni beberapa kali sampai ke Kundasang. Dan malah saya alhamdulillah Allah berikan kecergasan dapat peluang sekali pada usia 58 tahun kot. Saya dapat mendaki ke puncak Gunung Kinabalu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya pergi sendiri lah, cari apa guide yang nak bawa ke sana. Saya seorang-seorang saya naik flight daripada sini pergi turun kat airport Kota Kinabalu. Lepas tu yang guide di sana sambut dan terus pergi ke Kundasang. Daripada Kundasang kita barulah kita pergi kat Tim Pohon untuk naik ke Kota Kinabalu. Habis tu saya terus balik ke lapangan terbang, terus balik ke Penang, esok pergi sekolah sambut 31 Ogos. Tak lama tu. Jadi alhamdulillah. Jadi sampai dah sana. Hebat tu saya pun belum naik lagi. Tak teringat. Tapi tak teringatlah nak kontak Ustaz di sana. Jadi tapi kalau kontak pun tak tahulah Ustaz ada tak ada, boleh cuba lepas ni nak pergi lagi kot. Memang nak teringin nak pergi sana lagi, dah lama tu turun kat kerana Covid ni. Jadi tuan-tuan yang lain, adakah tuan-tuan nak simbang? Cikgu Muhammad Ribani baru balik daripada Sabah. Hari tu sambut apa anniversary di Sabah. Silakan Cikgu Ribani. Sedikit interaksi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Tak ada apa nak sembang Ustaz tapi main Sabah. Main Sabah kat mana? Saya baru balik minggu lepas. Oh. Sampai ke Kudat, hampir ke Kudat lah Ustaz tu, ke tip of Borneo tu, sampai lah. Oh ya kah? Oh, sampai dah. Sampai situ. 3 jam jugalah daripada Kundasang. Betul. 3 jam juga betul. Alhamdulillah. Tapi Kundasang biasa memang cantik lah Kundasang. Tak puas tengok pasal tu. Satu hari kat situ tak puas. Pilah tengok lembu susu tu. Kita tengok tapi dia tutup. Tengok dari jauh je. Oh betul dia tutup. Saya pun esok baru nak pergi sana. Baru nak pergi Ranau. Malam Ustaz menginap kat hotel dekat Kundasang pun dalam 2 jam gitu je.
Sampai pukul 4.30 pagi, baru datang selimut dah Ya. azan. Ustaz. 4.50 dah azan. Betul. Tak sempat Memang. tidur datang tu. Awal sejam. Kami Ha. awal sejam. Apa, apalah nanti cikgu turun di belah Tawau ni dia di timur. Kalau turun Tawau, daripada situ kalau kita jenis kaki berjalan ni kita boleh turun pergi ke Nunukan, Tarakan. Kita boleh pergi sama naik jalan kapal, jalan laut naik kapal, naik speedboat lah. Ada 2 kali dah Ha. sampai ke sana. Nunukan, Tarakan, kita boleh pergi ke Tanjung Selor, Banjarmasin. Banjarmasin ni tempat ulama. Kalau kita pernah dengar Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin, pokok senar tu. Almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin, dia kan orang Banjar. Asal tempat dia daripada Banjarmasin lah. Dia macam Patani lah. Tempat yang Masya Allah. Boleh lah kalau nak main kot tu, nak berjalan, nak turun. Kan? Macam Ustaz Rahim kita kan, kaki berjalan. Kan? Gunung Kinabalu pun naik, main kot ni lah berjalan pula. Elau pusing kot ni pula. InsyaAllah. Sebenarnya yang pilih Elok-elok cikgu. Ustaz. Sebenarnya nak pergi Mabul. Oh begitu. Tapi habis tiket turun ke KK, lepas tu turun Tawau. Oh, okey. Pusing kata kena balu. Oh tak apa. Okey je, insya-Allah. Okey, itu pengalaman kawan-kawan kita. Ustaz juga menerangkan mengenai tempat-tempat di Sabah yang cantik dan baik untuk dilawati sampai ke Banjarmasin. Jadi kawan-kawan kita di taman ini pun ada beberapa orang seperti Datuk Ibrahim, bekas pengarah pendidikan di Pulau Pinang ataupun pengarah bahagian kurikulum di Kementerian Pendidikan juga biasa dah sampai. Sebab mereka memang keturunan Banjar dan juga Jawa, ada adik-adik di sana. Mereka turun bersama dengan Encik Rashid Mano kita juga ada bersama turun ke sana baru pergi. Jadi tempat-tempat sana memang indah dan cantik untuk kita lawati. Tempat tadi kata ulama ni pun ada ramai di Banjarmasin, insya-Allah. Tuan-tuan yang lain, Puan Hajar Salbiah, silakan kalau nak berinteraksi dengan Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ajah. Saya saja nak tanya Ustaz sikit. Macam kata penghantaran pelajar-pelajar ke Istanbul tu, dia pilih kira pelajar-pelajar yang cemerlang saja ke, atau macam ada bidang-bidang yang kita untuk specialize yang kita nak hantar ke Istanbul tu? Okey, penghantaran ke pelajar ke Istanbul tu macam kita ada beberapa bidang lah. Saya lebih selesa menghantar pelajar ke sana dalam bidang-bidang yang kita kata akademik, bidang yang menjurus kepada teknologi. Sebab ialah Istanbul ni Turki negara maju kan. So nak kata yang cemerlang saja tu tidak, sebab setakat ni yang kita buat adalah kita hantar secara bukan melalui KPM. Dia kalau kata bidang agama ni banyak, macam baru-baru ni pun dia banyak hantar ke Jordan. Saya pun ada anak yang baru-baru ni dihantar untuk bidang tapi kalau untuk bidang contoh itu yang saya sebut kepada Ustaz Rahim tadi tu, ialah anak saya tu dia sudah belajar di Tahfiz Turki. Cuma saya melihat dia punya kemahiran tu rasanya dia boleh pergi jauh, bukan untuk nak jadi ustaz saja. Ada saya untuk jadi ustaz. So saya nak dia mengaji bidang kita ada teknologi, dan Turki memang maju bahagian teknologi seperti contohnya teknologi UAV tu, membuat drone tu kan. Jadi saya pilih di sana kolej swasta namanya Birikim College. So kita link dan masya-Allah mereka pun sangat mengalu-alukan. Turki ni dia sekarang ni membuka ruang untuk mengambil ramai international student. Malah kerajaannya pun membuka ruang, sebab sebenarnya dia lebih kepada nak merancangkan sektor pelancongan. Pelancongan sekarang pun kalau kita tengok memang Turki memang dia buka. Ejen-ejen dia pun sudah bergerak sampai mari ke Malaysia untuk promosi. Sebab itu sekarang ni harga untuk melancong ke Turki memang murah. Dan kalau kita tengok ejen pun tak semestinya travel ejen kita. Kadang-kadang yang dia link direct, sebab kerajaan tu buat begitu kerana nak support ekonomi dia kan, lira dia, mata wang dia. So kembali tentang pendidikan itu,
yang saya lihat pelajar-pelajar kita yang pergi sana tu ada yang mengambil bidang sejarah, malah bidang agama pun ambil juga, dia panggil fakulti ilahiyat pun ada. Saya lebih selesa kalau pergi ke situ, saya tengok yang baru-baru ni pengalaman saya satu, teknologi. Ya, maksudnya teknologi ni tak semestinya kita kata teknologi ketenteraan, drone, malah teknologi apa juga tentang kita kata Turki ni maju juga dari segi nak buat roket, nak buat kita kata industri lah, ya. Dan perubatan pun sebenarnya Turki advance, terutamanya melibatkan implan, kita kata, sebab saya ketika di sana saya berjumpa dengan beberapa orang doktor yang mereka ini sudah first degree tapi buat specialist di Turki dan dihantar oleh Kementerian Kesihatan. Terkejut juga saya. Ya, dia pun kata kami dihantar. Ada yang setahun. Malah ada seorang doktor tu siap kahwin lagi dengan orang Turki. So perubatan medik pun Turki power juga. Cuma mungkin pihak KPM ni saya tak pasti belum lagi meneroka sepenuhnya. Dan ada masalah teknikal yang belum lagi di settle down kan. Contohnya melibatkan MQA. Tapi saya nampak ialah peluang-peluang hak pendidikan Turki itu sangat baik. Dia negara maju dan dia lebih dekat. Saya melihat sisi budaya masyarakat Turki, asas-asas budaya beragama masyarakat tu dia sama, menyamai dengan kita juga, watak orang Melayu. Sebab tu kalau kita pergi haji kan, kita jumpa orang Turki kita lain kan. Dia punya lembutnya lain, dia masuklah banding dengan kadang-kadang dengan orang Arab ni dia kasar, tapi dengan orang Turki ni dia lembut. Dan kalau kita tengok pun dia sebut Malaysia dia kira memang, saya ingat saya bila sebut Malaysia dia sukalah. Penerimaan tu lain. Saya berjalan dekat Kota Bajila tu, berjalan-jalan tiba-tiba jumpa orang Turki, dia tanya Malaysia, oh dia suka, siap minta nak tangkap gambar lagi. Jadi kita kata kemesraan tu sudah wujud, cuma kita nak memperkukuhkan lagi. Dan sisi kita sebenarnya soal kepakaran dia orang dalam bidang-bidang teknologi perubatan, sebenarnya sisi kita pula ialah kita juga kalau pergi sana membantu orang Turki. Sebab saya melihat Turki sekarang ni, tak maaf lah kalau Ustaz Rahim saya cakap lebih sikit ya, tapi saya melihat masyarakat Turki pun sebenarnya masyarakat yang dahagakan agama, baru terbuka. Ya, kerana mereka dulu kan suatu era Kamal Atatürk yang saya sebut dengan Al-Terkutuk tu, tapi bila era Erdogan ni, dia penerimaan agama tu dia sudah mula open kan, mula terbuka. Dan tudung pun duta Turki sekarang ni pun, duta Turki di Malaysia ni pun, kalau kita tengok apa nama madamnya, dia pun ada sejarah. Kalau kita lihat, beliau ini antara ahli parlimen pertama yang bertudung, diusir daripada tudung. Anaknya itu pun diusir daripada sekolah kerana bertudung, sampai terpaksa bersekolah di Amerika. Sekarang anak itulah Fatimah tu yang jadi translator Erdogan. Jadi sekarang ni sudah ada kita kata keinginan yang kuat masyarakat Turki. Cuma ialah dalam waktu yang sama kelompok oposisi ataupun golongan elit yang sekuleris ini pun kuat juga. So bila kita pergi, dia akan wujud kita kata engagement tu, dia akan wujud. Maksudnya dia akan melihat macam mana watak-watak orang Malaysia, orang Indonesia ramai yang tu bertudung. Jadi di situ menyokong dan mendukung kita kata proses masyarakat mereka tu, terutama dalam kalangan remaja dan kalangan pemuda. Sebab kita bimbang juga gerakan etis pun kuat di Turki tu. Di kota-kota tu sangat ketara. Tapi orang Turki tu, saya tengok contoh yang saya lalui sendiri, walaupun free hair. Dia mari, saya pergi ziarah makam Sultan Abdul Hamid yang kedua. Saya duduk situ, saya berselawat. Dia mari, walaupun dia free hair. Dia nampak saya, dia kata minta tolong kau doa untuk aku ada bisnes. Dia cakap Turki, saya tak faham. Saya cakap bahasa Inggeris, dia pun tak faham. Guna Google Translator. Dia free hair, tapi dia tetap ziarah makam. Dan dia duduk di situ berdoa. Jadi, ialah kita kalau tak bertudung ni kita agak pelik lah, tapi ialah kita pun faham juga masyarakat Turki kan. Bila saya minta kau doa lah pula untuk aku, ya, anak aku nak belajar sini, dia punya tunduk, dia punya khusyuk, dia punya doa tu panjang lagi pada saya, sampai saya rasa doa dia ni mustajab lagi walaupun dia free hair. Tapi di situ kita pergi dan saya nampak ada ruang-ruang yang kita saling give and take. Pada sisi kita, ya ialah
kita kata kemajuan ya Turki pun antara negara yang maju kan, kereta kebalnya dari segala ketenteraan lah, dari segi pendidikan pun dia orang ada watak tersendiri yang kita boleh dapat. Ya negara Islam ni kan maju, Turki, Pakistan, ya kalau kita boleh kira lah dengan negara Islam, ya yang boleh kita contohi. Begitulah. So kalau kembali kepada soalan Kak Ajah tadi, sebenarnya untuk masuk ke sana, kalau pelajar-pelajar yang saya jumpa, kebanyakannya mereka proses sendiri. Mereka proses sendiri dan tak susah pun. Kita pun sekarang kita sudah ada, kami sendiri pun mengambil satu sikap membuat satu konsultan. Kita akan bagi nasihat dan kita akan bantu. Kita akan bantu. Kalau ada yang contoh kalau channel melalui Tuan Haji Azam tu sedap ya, Tuan Haji Azam tu dia banyak kenal kan. Hatta kalau kita boleh kenal rektor universiti, dia orang sangat alu kan. Nama Malaysia dia orang sangat mengalu-alukan sebab dia orang tahu dah watak. Dan cerita Ahmad Ammar tu masyhur dah dalam kalangan. Sebut student Malaysia dia, oh Ammar. Jadi dia orang dah ada dah satu persepsi yang kagum dengan Ammar tu. Seorang pemuda yang mari ke Turki, belajar di Turki dan akhirnya syahid dikebumikan di perkuburan yang sangat mulia di samping Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. So, memang bagi saya cantik lah. Bagi saya cantik. Dan orang anak-anak muda kita ni kalau pergi ke Turki, dia berpeluang, kalau sisi saya, dia berpeluang mendapat dua budaya. Jadi lengkap. Kalau dia pergi negara Arab, dia cuma dapat budaya Arab. Kalau dia pergi Eropah, dia dapat budaya Eropah. Tetapi kalau dia pergi ke Turki, budaya Arab pun dia boleh dapat. Mana kalau dia nak belajar bahasa Arab, dia boleh kuasai bahasa Arab. Kalau dia nak menguasai bahasa Inggeris pula, dia boleh kuasai bahasa Inggeris. Turki ni bagi saya adalah hub pendidikan, hub ekonomi, hub networking. Ulama pun sekarang ni pun bila kita pergi, subhanallah, ramai ulama-ulama tok-tok besar diam-diam duduk di Turki. Ulama-ulama Syria tu kan, bila berlaku konflik Syria tu, mereka berhijrah. Diberi suaka politik, duduk diam-diam. Jadi ada tahfiz. Tahfiz di Turki, ada seorang budak-budak kita, ya, belajar di situ. Yang mengajarnya adalah ustaz-ustaz Syria, tutup guru, yang alim-alim, yang hebat-hebat tu. Dia orang buka tahfiz. Mana kalau nak hantar tahfiz pun boleh juga, tak salah, boleh juga. Itu atas olahan kita lah. Atas kita punya ya pilihan lah. Kalau nak bidang sejarah boleh juga. Ada juga yang ambil Rosli. Ada seorang anak nama Salsabila, budak Kepung. Dia belajar di Turki, saya sangat kagum. Walaupun dia perempuan, tapi kematangan dia, proaktif dia. Kepimpinan itu saya nampak terselah. Tak padan dengan kecil, self-confidentnya. Itu watak yang saya lihat. Ada dua orang budak saya jumpa, satu nama Salsabila. Pada kecil je. Tapi dia punya pemikiran. Yang kita katakan kepimpinan itu dia dapat di situ. Jadi saya kata, oh hebat ni. Maknanya kemenjadian sebagai seorang pelajar. Mungkinlah dia duduk di luar negara kan. Ada seorang lagi namanya Nabilah, dia duduk di Konya. Ya, dia buat master. Pun nampak matang juga. Kita berbicara, kita test pemikiran, matanglah. Dan dia punya kesedaran, agama, kematangan. Ya, yang kadang-kadang kita tak jumpa pada anak-anak yang keluar daripada universiti di sini. Tak meremehkanlah kualiti pelajar kita di sini kan. Mungkin itu yang saya jumpa. Tapi kadang-kadang bila duduk di luar negara ni jadi lain. Mungkin kerana mereka berdepan dengan senario ialah kan. Maknanya kalau kita tengok posisi Turki itu ni, dia satu yang tempat yang sangat strategik. Menghimpunkan benua Asia dan benua Eropah. Dan dia menjadi pintu kalau kita nak pergi ke situ dan kita nak pergi ke negara-negara di Asia Tengah, Uzbekistan yang Ustaz Rahim sebut, Tajikistan, Turkmenistan. Kalau piramid tambah lagi Gostan lain sekali, setan. Boleh sangat. Ya, Albania, Chechnya, Dagestan. Boleh. Itu akan menjadi ruang. Bagi saya, kalau tanya saya kata anak-anak pergi ke situ dan dia orang berpeluang untuk meneroka Rusia itu sendiri. Rusia memang top teknologi. Saya cerita perubatan pun medik ke Rusia. Jadi hubungan Turki dengan Rusia sangat baik. Dia menjadi pintu hak pendidikan yang perlu kita. Daripada kita hantar anak-anak pergi ke Amerika, pergi ke UK, kita bimbang juga agama mereka. Dan dapat tidak seberapa, lebih baik hantar ke Turki. Cuma ada beberapa isu teknikal yang perlu kita settle. Dan daripada situ pergi ke Syria. Sekarang umat Islam di Rusia, umat Islam di Rusia pun semakin bertambah banyak.
berlaku perkahwinan antara wanita Rusia dengan lelaki Turki. Sangat banyak. Dan tak pelik kalau Rusia itu kecenderungannya kepada Islam itu sangat tinggi. Memang begitu. Sebab Rusia ni walaupun negara komunis, tetapi asalnya sebelum komunis dia adalah Kristian Ortodoks. Kristian Ortodoks. Dan dia agak terbuka. Jadi dan ramai terutamanya dalam kalangan pendakwah-pendakwah tabligh sedang masuk ke Rusia. Dah ramai masuk Islam. Ramai masuk Islam. Dan yang paling menarik di Rusia ni bukan tidak ada Yahudi, tapi lobi Yahudi itu tidak kuat dibandingkan dengan Amerika. Kalau di Amerika tu pening kita lobi Yahudi kan. Tapi di Rusia tu ialah Putin sendiri pun orang yang anti Yahudi. Jadi makna kalau kita tidak masuk, jadi membawa imej Islam, sayanglah. Begitu, itu yang saya nampak lah. Secara umum begitu ya, mungkin kalau nak detail tu nanti kita cerita lain lah, kita PM tepi lah. Boleh no? Harap saya menjawab soalan ke Ajar Salbiah tadi. Ya. Terima kasih Ustaz atas Ya, sama. panjang lebar. Ini Suraya kata Kak Ros, kenal ke Kak Ros? Kawan sekali ke? Ni Suraya Harun, sampaikan salam Kak Ros ya Ustaz. Kenal ya? Anak tekan. Anak belakang kau mana? Oh, ini anak panjang Harun. Anak Ustaz Harun. Oh, Ya, ya anak Ustaz Harun. Allah. Ampun tak kenal, tak ketahuan ni. Ya Allah, duk lama sangat di Sabah. Betul itu duk tengok tadi tu. Ya Allah, minta maaf. Ada adik-beradik dalam ni. Kenal. Ustazah Aisyah ya tak ada hari ni. Malam ni dia letih sikit, dia tertidur awal dia kan. Tak apa. Kalau dia ada saya tak boleh cakap, saya akan passing kat dia. Elok dia tak masuk. Dia beritahu bahawa ustaz apa kita ni memang terkenal di mata-mata perguruan serata negara, serata negeri di Malaysia ni, dijemput dalam berbagai-bagai perjumpaan, perkongsian maklumat, memang sangat khususnya dalam bidang bahasa Arab. Jadi saya rasa dia nampak Haji Buhari dah nak bagi last sekali. Pasal dia nampak Sat join, Sat Dev, Sat join live macam berminat nak bersembang. Jadi Tuan Haji Buhari, silakan sebagai orang yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pasal pala tak left, line dia putih-putih. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas perkongsian malam ni apa semua. Jadi kita ni dengar zaman sahabat Nabi ni, semua sahabat-sahabat bila cerita syurga ke, cerita apa ke, tentang amalan dunia ke, dia jadi orang kata hati jiwa dia, iman dia tak naik tak turun lah. Tu kehebatan mereka ni. Jadi kita ni Ustaz, makin lama makin tu nak ligan lagi, makin lama makin orang kata tak cukup tu, tujuannya kalau lebih kita boleh kongsi. Yang kalau kita usaha makin pencen ni makin banyak projek lah kadang-kadang. Jadi makin boleh kongsi. Kalau kita ligan ilmu pun boleh kongsi macam malam ni lah. Kita ligan jugalah semua keadaan ni. Jadi ada kawan-kawan kita ni dia tak payahlah nirwana dah. Jiwa dia nirwana. Masalah nirwana ni Ustaz ni dia bahagia cara dia saja. Jadi macam orang kata hati dia tu, jiwa dia tu cukup takat tu lah. Allah cukup lah. Ya dah cukup lah. Jadi dia tak buat apa lah. Jadi tu. Jadi macam mana kita nak bagi galakkan motivasi kat dia ni Ustaz. Supaya tak jumut takat tu sajalah. Wallahualam. Allahu Akbar. Tuan Haji tanya, nak Tuan Haji pun boleh jawab dah. Ya. Tanya saya, dia barangkali dia kena faham lah dunia tu apa. Kena cerita kat dia dunia tu apa. Kadang-kadang ialah pilihan dunia ni malu juga. Dia kena faham kalau saya mudahnya dunia ni tempat, bukan tempat tinggal. Dunia ni tempat meninggal. Tu satu. Yang kedua, Nabi kan pernah cerita kat para sahabat dalam satu hadis. Nabi kata kat para sahabat bahawa dunia ini ya dibandingkan dengan tempat letak, kita kata tempat letak kasut lah. Nabi sebut dalam hadis tu, la mawdi'u sauti ahadikum, ya, tempat letak tongkat, kita kata tempat letak kasut lah, rak kasut tu, tempat letak kasut kita tu
di dalam syurga tu kan, lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Bayang, kita boleh bayang tengok lah. Ya. Tempat letak kasut saja pun dalam syurga, tempat letak kasut. Maksudnya di luar syurga, maksud tempat letak kasut ni paling, yalah kalau kita letak di luar rumah, itu tu lebih bernilai, lebih bermakna daripada dunia dan segala isi dunia. Yang kita maksudkan dengan dunia di sini ialah dunia yang semata-mata dunia, tidak ada hubung kait dengan akhirat. Bukan makna kata kita tolak dunia, tidak tu Haji. Kita memang nak dunia. Saya pergi ke Turki, saya jumpa orang-orang Syria, saya jadi sebab. Saya tengok pakcik-pakcik yang duk cari benda makanan dalam tong sampah, yang duk di tepi-tepi jalan, duk nak cuci kasut, saya rasa sebab. Saya rasa, ya Allah, aku pernah jadi jutawan. Sebab aku nak bantu. Soalan begitulah. Tuan Haji Bukhari kita kata, ni orang jutawan lah, tengok muka pun nampak macam jutawan kan. Jadi, tapi dunia yang bukan semata-mata dunia, dunia untuk akhirat. Dia cerita mudah macam ni lah. Ya. Cerita mudah kalau kita nak beli kambing dengan tali. Kita nak beli kambing dengan nak beli tali. Kalau kita beli tali, ya, kalau kita beli tali, kita dapat tak kambing? Tak dapat tali ya. Betul tak Tuan Haji? Tapi kalau kita beli kambing, agak-agak dapat tak tali? Dapat. Maka begitulah kita di dunia ni. Kita nak akhirat. InsyaAllah kau ambil akhirat, dunia tu akan dapat, jangan risau sebab itu je. Ini kadang-kadang kawan-kawan kita tu pening. Oh aku, yalah aku nak dunia tapi akhirat jangan lupa. Kalau macam tu kau punya setting, confirm akhirat kau lupa. Dia ceritanya nak akhirat. Nak akhirat. Tak ada masalah pun kau nak akhirat. Sebab kau duduk di dunia, kau nak akhirat dengan dunia. Maka automatically dunia tu kau dapat. Kau dapat kambing, kau dapat tali. Tapi kalau kau pulun tali, tak apa aku pulun dunia tapi akhirat aku tak lupa, nanti aku cari juga akhirat. Terpelanting akhirat tu. Jadi dunia ni tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maksudnya kadang-kadang kita perlu perjelaskan kepada kawan-kawan kita ni, dunia ni aduh, rumah kita tu apa sebenarnya? Banglo yang kita nak buat tu pasir je, tanah je. Yang kau ligan nak beli, nak tambah basikal, nak tambah motor, nak tambah kereta gini, tu apa? Tu besi je, lama-lama jadi besi karat je. Yang kau kerja nak impun duit tu apa? Tak ada benda pun, memang kau yang beli nilai yang hebat-hebat. Nak kertas je. Kertas, besi, tanah itu yang kita cari. Soalnya begitulah maknanya. Kadang-kadang kawan-kawan yang begini ni kita kena bagi faham. Apa itu nilai dunia. Ya. Ada seorang tu orang Kelantan, saya ingat lagi, ada seorang ustaz saya cerita, dia punya kerja lah businessman kan, dia nak bagi nak meraihkan bini dia tu, sayang ke bini dia, punya kerja tunggang terbalik, dia buat banglo main juta-juta lah untuk bini dia yang tercinta. Siap banglo lebih kurang dalam 2-3 bulan dia pun meninggal. Ya, dia pun meninggal. Dia tak ada duduk lebih kurang 2-3 bulan. Lepas tu banglo tu jadi dekat bini dia. Lain-lain sekali bini dia kahwin orang lain. Kahwin pula dengan kawan dia. Jadi makna kata tukang terbalik dia buat kerja. Dia buat rumah untuk rumah tu dia bagi dekat bini dia. Lepas tu bini dia pula kahwin dengan kawan dia. Dia buat untuk kawan dia. Tak maksud dia tak salah lah. Tapi nak katanya begitulah kehidupan dunia ni. Sampai Nabi kata, ya, Nabi kata bahawa tempat letak kasut dia syurga tu lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Dunia yang kita maksudkan dunia yang tidak ada kaitan langsung. Macam roti. Roti tu kita makan. Dia makan seorang-seorang boleh kenyang, sedap. Tapi kalau roti tu kita makan, pak kita kepak. Ya. Tuan Haji Bukhari makan, sebelah lagi ustaz ataupun pasing dekat Ustaz Rahim makan. Itu dah jadi akhirat. Di situ ada sumbangan, di situ ada kasih sayang. Itu walaupun kita makan roti, itu bukan dunia dah tu, itu cerita akhirat. Itu cerita akhirat. Kan? Kita makan nasi, tak ada masalah makan nasi banyak. Ya. Lauk ayam. Makan jangan tak makan, bukan makna kata bila kata dunia ni kita ikat perut, jangan gitu. Kita ambil jalan syukur lah. Jalan paling mudah jalan syukur. Lagi banyak kita bersyukur, lagi banyak kita makan, lagi banyak kita bersyukur.
Tapi tulang-tulang makanan tu kita tidak buang, kita simpan untuk kucing. Dah jadi akhirat. Baru-baru ni saya makan dengan seorang kakak. Saya tegur kakak tu, kak, kenapa tak habis sayang tu? Tak lah ustaz. Simpan sama untuk kucing kat rumah. Ui, ya kak? Nak. Bagus kak tu. Saya teringat dulu arwah mak macam tu lah. Patutlah orang tua kita bela kucing, bela ayam. Rupanya tak membazir. Kita yang membazir. Begitu. Mana sudah ada akhirat di situ. Walaupun ia hanya simple. Walaupun hanya memberi makan kucing. Tapi tetap yakin pada sisi kucing, binatang, haiwan, kekasih Allah. Maknanya kalau kita ambil berat hamba-hamba Allah, tak kisahlah kucing sekalipun, tetap akan mendapat pandangan Allah. Jadi kawan-kawan yang macam tu nak bagi motivasi tu, yalah, itu pandai-pandai tu Haji Bukhari ya. Saya boleh bagi modal gitulah. Ya. Kita kena cerita juga depa. Ya memang depa kena faham. Kita duduk di dunia ni. Tara mana sangat. Kita duduk di dunia ni, yang kita kerja ni, ya, apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita nak? Kalau saya jawab gitulah, dunia ni bukan tempat tinggal, tempat kita meninggal. Begitu je apa yang kita nak. Sebab itu, yalah kalau kita tengok hadis, teks-teks, ya, ulama-ulama menjelaskan dunia yang terpisah daripada akhirat itu tidak memberi apa-apa, sia-sia sahaja. Di dunia yang ada nilai akhirat itulah yang bermakna. Begitu akhiratlah kehidupan kita yang abadi. Wallahu alam. Tak tu je boleh jawab tu Haji. Selebihnya tu Haji Allah sendirilah. Pandailah tu, kemas dah tu. Jazakallah. Hebat analogi dah. Jazakallah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua yang berkomunikasi pada malam ni, dan juga sangat-sangat jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang telah menjawab semua persoalan yang ditanyakan, dan saya rasa semua berpuas hati dengan apa yang disampaikan, dan ini semua boleh jadi modal kepada Haji Bukhari kita. Untuk pengetahuan Ustaz, Haji Bukhari kita ni adalah pegawai kelas di PPD Seberang Perai Selatan, dan juga merupakan sebelumnya adalah kaunselor murid, merupakan pakar motivasi. Jadi Ustaz bagi tadi tip-tip banyak boleh digunakan di Haji Bukhari, percaya. Macam mana Haji Bukhari? Betul tak? Dunia bukan tempat tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tu satu yang saya rasa mungkin Haji Bukhari tak gunakan lagi tema yang macam tu. Jadi banyak lagi yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan lagi, saya rasa mungkin banyak yang Ustaz kongsikan tadi, saya rasa sangat bermanfaat. Mungkin kita tak sempat catat ataupun kita tak catat, jadi tuan-tuan boleh tengok balik nanti dalam YouTube. Tuan-tuan boleh ambil isi-isi yang saya rasa macam Haji Bukhari tadi boleh digunakan dalam motivasi-motivasi yang disampaikan. Sangat baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan, untuk setakat ni program kita nak sampai ke hujung dah. Sebelum tu saya nak umumkan mengenai guru kita ataupun khalifah atau ustaz kita untuk malam besok adalah Ustaz Syahidan bin Ustaz, guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kekuasaan Bacang Bubuk. Yang ni guru ni dicadangkan oleh Puan Hajar Nolilawati, dan alhamdulillah Ustaz Syahidan setuju untuk bersama kita pada malam besok. Jadi sebagai penutup kita pada program ini, saya nak mohon sangat kepada Ustaz Al-Doktor Al-Haj Muhammad Nazmi untuk membacakan doa untuk kesejahteraan kita semua, untuk kejayaan kita dunia dan akhirat, untuk kami aminkan dengan segala makna dipersilakan Ustaz. Allah Isnu. Itu abang-abang kita lah dalam ni, Abang Yaakob ni, untuk guru Haji Nordin boleh baca doa. Apalah saya pekat-pekat, saya sebut je lah, yang lain pekat-pekat, sama-sama lah doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami hamba-hambamu, Ya Allah. Kami mohonlah, Ya Allah, dengan keagungan, kesempurnaanmu, kehebatanmu, dan segala nama-namamu yang mulia yang kau ajarkan kepada kami, Ya Allah. Yang kau simpan di sisimu, Ya Allah. Di sisi ilmu gaibmu, Ya Allah. Dengan kemuliaan Nabi kami, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaanmu, Ya Allah. Jadikanlah Al-Quran, Ya Allah. Jadikanlah Al-Quran, Ya Allah, penawar bagi hati kami, Ya Allah. Penyembuh segala sakit hati kami, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Ubatilah, Ya Allah, nafsu ammarah kami, Ya Allah. Nafsu cintakan dunia yang ada dalam hati kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Cahayakanlah hati kami dengan cahaya Al-Quran, Ya Allah. Dan dengannya kami memandang segala kebenaran itu milik-Mu jua, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, hidupkanlah hati kami, Ya Allah, dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya cinta kasih Nabi-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau muliakanlah, Ya Allah, kedua ibu bapa kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Seluruh guru-guru kami, Ya Allah, dan seluruh para pencinta Al-Quran, Ya Allah, dan sesiapa saja yang berjuang untuk menyebarkan Al-Quran kalam-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Ya Karim, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah. Kau jadikanlah keluarga kami, Ya Allah, anak-anak kami, Ya Allah, isteri kami, Ya Allah, seluruh adik-beradik kami, Ya Allah, pecinta Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahimin, kau mudahkanlah, Ya Allah, untuk mereka mempelajari Al-Quran Al-Karim, Ya Allah. Kau jadikanlah Al-Quran sebagai benteng kepada kami, Ya Allah, daripada fitnah akhir zaman, Ya Allah, daripada fitnah Dajjal, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Rahimin, kau jadikanlah Al-Quran yang akan menemani kami di dalam kubur kelak, Ya Allah, yang akan menerangi kubur kami, Ya Allah, daripada kegelapan, Ya Allah, dan bangkitkanlah kami kelaknya dengan cahaya Al-Quran sehingga kami dapat bertemu dengan Nabi kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah, peliharalah kami daripada segala jua musibah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, dengan berkat cinta kasih Nabi Muhammad, Ya Allah, limpahkanlah rasa tenang, Ya Allah, rasa damai, Ya Allah, rasa bahagia, Ya Allah, sekalipun kami hidup dalam segala macam bentuk kesusahan di akhir zaman ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan seluruh keluarga kami, masyarakat kami, dan Ya Allah, seluruh umat Islam, umat manusia di negara tercinta ini dan di seluruh dunia, Ya Allah. Ya Allah, aman dan damaikanlah, Ya Allah. Ya Allah, kau makbulkanlah apa jua hajat, Ya Allah, yang ada dalam hati kami yang terlintas, yang Engkau terlebih mengetahui, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah. Terimalah ibadah kami, Ya Allah. Terimalah ibadah kami, Ya Allah. Sampaikan salam kasih cinta kami kepada Nabi kami Sayyidina Muhammad, Ya Allah, Ya Arhamar Rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua, khususnya kepada Ustaz yang banyak berkongsi ilmu kepada kita pada malam ni. Mungkin kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi dengan Ustaz. Dan mungkin kalau tuan-tuan nak Sabah boleh hubungi Ustaz. Tak tahu bila Ustaz nak balik ke sini. Jadi insyaAllah boleh berjumpa dengan Ustaz nanti. Jadi rasanya sampai setakat ni sajalah program kita pada malam ni. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Terima kasih Rahim. semua. Terima kasih semua. Terima kasih, Ustaz. Okey, izin. Ustaz, makasih Ibrahim. Assalamualaikum. Salam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.